Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Taufik Isa dalam program Koresponden Bernama, sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biro-biro bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari serata dunia. Baiklah, antara paparan menarik hari ini. Malaysia pembentukan kabinet baru. Susulan kes pembunuhan tragis dibunuh dan disimen. Juga aibkan polis DIG, suri rumah didenda. Kami mulakan dengan perkembangan politik pembentukan kabinet baru kerajaan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Perdana Menteri telah pun membentuk barisan kepimpinan di bawahnya dengan melantik 4 orang menteri kanan, iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin. Jadi dengan pelantikan ini sekaligus tiada jawatan untuk timbalan Perdana Menteri. Satu perkembangan, satu sejarah yang baru dalam pembentukan Kabinet Malaysia. Citra baru Kabinet memenuhi aspirasi rakyat menjadi tunggak pegangan Perdana Menteri ke-8 ini dalam pembentukan anggota Jemaah Menteri baru ini. Sekarang kita ke perkabaran biro bernama di Tawau, Sabah bersama Khatijah Jisto. Jadi Khatijah, mengenai perkembangan terbaru pelantikan Jemaah Menteri baru semalam. Jadi apa sebarang pemerhatian oleh Khatijah ataupun reaksi yang Khatijah peroleh daripada negeri Sabah sendiri, Khatijah? Belum ada lagi untuk biro Tawau lah, tapi di sebelah Pantai Barat Sabah di Kota Kinabalu sudah ada beberapa reaksi khususnya daripada Ketua Menteri Sabah jugalah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Itulah. Apa reaksi tersebut? Beliau melihat pelantikan Kabinet Menteri ini adalah sesuatu yang merangsangkan. So, dan beliau juga menyatakan akan melihat perkara ini lebih jauh lah, bagaimana impaknya kepada Sabah sendiri, pembangunan yang akan dibawa kepada Sabah bagaimana. Okey, kita beralih ke laporan yang lain dari negeri Sabah. Sepada Tahun Melawat Malaysia 2020 ini, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar negeri Sabah juga tidak terkecuali dalam mempromosi daerah Tawau sebagai antara destinasi menarik kepada semua pelancong yang datang ke Tawau, Sabah. Jadi Khatijah melihat apakah usaha-usaha kementerian tersebut dalam menjadikan Tawau antara destinasi terbaik untuk dikunjungi, Khatijah? Okey, untuk Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah sendiri yang dipimpin oleh Datuk Christina Liu, beliau berhasrat untuk menjadikan Taman Bukit Tawau ini sebagai satu taman negara kebangsaan. Ini melihat kepada khazanah yang ada di Taman Bukit Tawau itu sendiri, yang paling menariknya juga menyimpan khazanah dunia menakjubkan sebatang pokok seraya kuning siput yang merupakan antara pokok tropika tertinggi di dunia, dan pokok balak setinggi 88.32 meter ini menjadi tumpuan pelawat, walaupun amat sukar untuk melihat keseluruhan pokok itu sehingga puncaknya kerana dilindungi pokok lain di kelilingnya. Taman Bukit Tawau ni terletak kira-kira 24 km daripada Bandar Tawau dan adalah antara 3 taman daratan yang popular di Sabah selain Taman Banjaran Crocker dan Taman Kinabalu. Taman Bukit Tawau ini juga mempunyai topografi bumi berbukit bukau dengan ketinggian antara 30 meter hingga
1,310 meter dari paras laut dan turut berfungsi sebagai kawasan tadahan membabitkan kawasan seluas 28 hektar. Dan lokasi tertinggi Taman Bukit Tawau ni ialah puncak Gunung Magdalena setinggi 1,310 meter, diikuti Gunung Lucia 1,189 meter dan Gunung Maria setinggi 1,067 meter. Dan selain itu di Taman Bukit Tawau ini juga terdapat ratusan jenis fauna bermukim ini termasuk juga 69 spesies mamalia di samping 250 spesies burung, 72 spesies reptilia, 47 jenis amfibia, 108 spesies serangga dan kupu-kupu serta ratusan spesies ikan. Dan seperti kebanyakan hutan tropika lain juga, kumpulan flora dan fauna yang bermukim di Taman Bukit Tawau ni membina keseimbangan ekosistem melalui penggunaan ruang dan masa yang optimum lah. Dan sebuah titian kanopi juga diwujudkan pada tahun 2012 di atas Silara Hutan ini bagi memudahkan pengunjung memerhatikan pergerakan hidupan liar di lapisan kanopi yang berlainan. Antara yang menarik juga di Taman Bukit Tawau ini adalah terdapat 3 air terjun yang indah lah. Ini kawasan TBT ini mempunyai kawasan air terjun yang terhasil daripada sungai dan anak sungai yang sentiasa mengalirkan air di dalamnya, dan antara yang sering dikunjungi pelawat adalah air terjun Table, air terjun Gelas serta air terjun Lucia. Selain itu, untuk kemudahan pengunjung, taman juga menyediakan rangkaian laluan dan denai untuk kemudahan pelawat ke kawasan air terjun atau kolam air panas yang terletak kira-kira 1 jam perjalanan kaki dari pintu masuk utama. Okey, tadi kalau Khatijah kongsi di Bukit Tawau banyak spesies ikan. Saya dengar cerita di Tawau ni ada sejenis ikan yang memang cukup popular di kalangan penduduk Tawau, Sabah sendiri. Tapi saya tak pernah dengar mengenai ikan ni. Ikan ni sebut pun macam takut salah, ikan baulu. Betul tak sebutan saya? Jadi mungkin Khatijah boleh kongsikan mengenai keistimewaan ikan ini. Okey. Antara lain yang menarik di Tawau ni adalah makanan ikan baulu ni. Dia unik dan sedap lah. Dia cuma terdapat dekat di Tawau dan di Tawau, dan sebenarnya ikan ni dia banyak tulang, tetapi ada pengusaha ni di Tawau, dia menjadikan ikan ni satu makanan yang cukup popular dan dia menjadi signature makanan di daerah inilah. Mereka akan cabut tulang-tulang yang banyak tu. Itu yang dikatakan ikan baulu ni tanpa tulang. Ikan ni ikan laut ke ataupun ikan sungai, Khatijah? Dan masakan yang sesuai untuk ikan ni? Ikan laut. Dia ikan laut. Masakan yang sesuai? Masakan yang sesuai selalunya digoreng, rebus kunyit ataupun dibakar. Dan kebanyakan kedai makan di Tawau ni, mereka akan turut menyediakan percuma sekali dengan nasi serta sayur yang direbus ataupun masak lemak. Okey, saya memang akan satu hari nanti akan terbang ke Tawau Sabah dan akan orang kata mencuba ikan baulu ikan bulu. Okey, mungkin Khatijah boleh kongsikan harga dia. Dari segi harga berapa di pasaran, berapakah harga ikan ni dalam 1 kilogram? Okey, untuk yang mentah RM10 1 kilo. Dan untuk yang macam di kedai-kedai makan ni RM15 hingga RM19 lah, dia bergantung kepada besar ikan je lah, saiz ikan. Okey, yang paling penting hanya boleh didapati di negeri Sabah saja Di Semenanjung memang tak akan jumpa. Betul. Di Tawau saja. Semenanjung memang tak ada. Kecuali dihantar, diimport. Okey, alright. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada wartawan bernama di Tawau, Khatijah Jisto, yang telah memberikan kepada kami mengenai perkembangan ataupun reaksi daripada ahli politik dari Sabah mengenai pembentukan kabinet semalam, dan juga cerita mengenai produk pelancongan yang ada di Tawau Sabah, iaitu ikan bulu dan juga Bukit Tawau. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Masih bersama kami dalam Koresponden Bernama. Beralih kepada perkembangan berita di negeri Kedah. Berita yang mengejutkan apabila polis menemui mayat di dalam tong berisi simen di Kampung Padang Hasan, Kedah. Motif kejadian dipercayai kerana wujudnya perselisihan faham antara mangsa dan suspek
yang merupakan adik-beradik. Dan untuk susulan kes ini, kita bersama dengan wartawan bernama di Kedah, Nurul Huda Ahmad Lutfi. Silakan Huda dengan laporan anda. Okey, laporan dari Kedah pagi ini, suspek yang disyaki membunuh abangnya dan kemudian memasukkan mangsa ke dalam sebuah tong serta menuangkan semen ke dalam tong berkenaan dalam kejadian di Kampung Padang Hassan dekat Alor direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Kedah, Senior Assistant Commissioner SAC Sapi Ahmad, suspek berusia 24 tahun ini ditahan reman bermula semalam hingga 15 Mac nanti. Tuan Sapi memaklumkan motif siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai wujudnya perselisihan faham antara mangsa berumur 34 tahun dengan suspek yang merupakan peniaga ayam goreng ini sehingga membawa kepada pertengkaran antara dua beradik itu. Tuan Sapi juga memaklumkan sebelum kejadian difahamkan, mangsa ada memakai baju suspek yang mana baju suspek itu merupakan pemberian daripada teman wanita suspek. Suspek dikatakan menetap mangsa menggunakan sebilah parang belum memasukkan mayat mangsa ke dalam sebuah tong besar dan kemudian menuang semen ke dalam tong itu. Dan semasa kejadian, ahli keluarga yang lain tiada di rumah. Polis menerima maklumat pada pukul 6.30 pagi belum berjaya menahan suspek di rumahnya pada pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi? Kiranya memang ambil masa 2 jam saja kan Huda, kalau kita lihat polis berjaya memburu suspek tak sampai 2 jam lah. Jadi ketakasan polis ini sepatutnya kita memang patut dipuji. Apa pandangan Huda sendiri, apakah faktor menyebabkan ketakasan ini? Adakah dengan kerjasama daripada masyarakat sekitar dan juga komuniti, Huda? Mungkin kerjasama daripada jiran-jiran dan penduduk-penduduk setempat dan juga kita lihat suspek juga merupakan adik-beradik. So macam memudahkan lagi kerja polis untuk menahan suspek lah. Kalau kita lihat polis menerima maklumat pukul 6.30 pagi, 7.30 pagi polis dah berjaya menahan suspek. So dalam masa 1 jam polis dengan ketangkasan pihak polis juga, suspek berjaya ditahan. Dan ketika itu di mana suspek berada, Huda? Okey, dan ketika itu di kawasan kita tempat kejadian jugalah. Polis berjaya menahan suspek. Dan sekiranya didapati bersalah, apakah bentuk hukuman yang bakal diperolehi oleh suspek? Kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman matilah kerana membunuh. Okey, kita beralih pula ke satu lagi cerita daripada negeri Kedah mengenai Pulau Songsong ni. Saya kalau Kedah ni saya hanya tahu Pulau Langkawi saja. Ini kali pertama saya dengar mengenai Pulau Songsong ini. Jadi katanya Pulau Songsong menjadi tarikan pelancong juga di sana. Mungkin Huda nak kongsikan mengenai Pulau Songsong ini. Huda. Okey, Pulau Songsong yang terletak di perairan daerah Yani merupakan destinasi pelancongan menarik yang memiliki kisah tersendiri sejarah Kedah yang mana wajar dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersejarah di negeri Kedah. Menurut pakar sejarah Datuk Dr. Wan Samsudin Muhammad Yusof, Pulau Songsong dikatakan pernah menjadi lokasi pahlawan Nusantara berkumpul bersama Tunku Muhammad Saad Tunku Daud, iaitu anak saudara kepada Sultan Kedah ke-22, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, bagi merampas semula Kedah daripada penaklukan Siam pada Ogos 1838. Antara pahlawan yang berkumpul di Pulau Songsong untuk bergerak beramai-ramai bersama Tunku Muhammad Saad ini adalah seperti daripada Rembau, Aceh, Patani dan juga Perak. Dalam pertempuran yang diketuai Tunku Muhammad Saad ini, Kedah berjaya merampas Kota Kuala Kedah dan Alor Ganu di Alor Star daripada Siam, kemudian meneruskan pelayaran sehingga ke Singgora, iaitu sekarang dipanggil Songkla, untuk menghalang kemarahan tentera Siam memasuki negeri ini pula. Alor Ganu ketika itu merupakan pusat pentadbiran kerajaan Siam di Kedah. Serangan Tunku Muhammad Saad ini bersama pahlawan Nusantara ini turut disertai Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang merupakan ulama Nusantara terkenal di Mekah. Sebelum ulama ini terbunuh dalam pertempuran di Songgara inilah.
Jadi Datuk memang Wan kalau Syamsuddin. kita dapat saksikan pun gambar yang dikongsikan tadi pun memang cukup cantik, cukup indah sebenarnya pulau ini. Bukan saja indah tapi juga bersejarah. Siap ada nampak gunung jerai lagi kalau tak silap saya. Mungkin Huda juga boleh kongsikan mengenai usaha-usaha yang diambil oleh pihak kerajaan negeri ke dalam proses menaik taraf Pulau Songsong ini sebagai pulau bersejarah. Huda. Setakat ini apa yang saya difahamkan pihak kerajaan negeri akan mempertimbangkan untuk membangunkan kawasan ini sebagai pulau bersejarah. Tapi kena lihat daripada kos yang perlu diberi perhatian untuk menaik taraf kawasan Pulau Songsong inilah. Okey, menurut Datuk Wan Syamsuddin ni, pulau ini sepatutnya memang perlu dinaik taraf sebagai pulau bersejarah dengan menyediakan laman info sejarah di kawasan pulau ini agar pengunjung boleh mengetahui signifikan Pulau Songsong kepada sejarah Kedah. Okey, cukup menarik sebenarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada wartawan bernama di Kedah, Nurul Huda Ahmad Lutfi yang berkongsikan mengenai kes jenayah di sana, kes bunuh yang cukup menggerunkan minggu lepas dan juga mengenai sejarah Pulau Songsong, juga potensi pelancongan di pulau tersebut. Koresponden bernama berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama koresponden bernama ke perkembangan berita mahkamah. Ekoran kejadian kesalahan seorang suri rumah yang bertindak mengaibkan pegawai polis di laman sosial Instagram IG kira-kira 2 bulan lalu dikenakan tindakan menjelaskan denda RM6,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kuantan semalam. Dan untuk butiran lanjut kita bersama dengan Muhammad Adli Shahar, wartawan bernama di Pahang. Silakan Adli. Baiklah Taufik. Di Kuantan, Mahkamah Magistrate memerintahkan seorang suri rumah menjelaskan denda sebanyak RM6,000 selepas mengaku salah mengaibkan pegawai polis di laman sosial Instagram kira-kira 2 bulan lalu. Magistrate Nur Izzati Zakaria memerintahkan Aini Shanina Ismail, 23 tahun, selaku orang kenesaman atau OKS untuk menjalani hukuman penjara selama 6 bulan jika gagal membayar denda itu. Aini Shanina dari Felda Lepahili 3 Gambang di sini didakwa melakukan kesalahan itu kepada Inspektor Faizal Basri yang menjalankan tugasnya di Balai Polis Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan pada 4.30 pagi 12 Januari lalu. OKS didakwa menyebut perkataan bodoh polis bodoh semasa merakam video menerusi Instagram Stories menggunakan akaun miliknya iaitu Nana Beauty. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya ke TN mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada prosiding itu, OKS yang tidak diwakili peguam merayu hanya dikenakan denda ringan kerana dirinya bergantung kepada pendapatan suami sebagai pekerja ladang dengan gaji bulanan hanya sebanyak RM800 sebulan selain mempunyai 2 anak yang masih kecil. OKS yang difahamkan melakukan perbuatan itu selepas kereta milik suaminya disita kerana melanggar undang-undang, kemudian menjelaskan denda itu. Okey, Adli sendiri mengikuti kes ini. Apa sebenarnya punca yang Adli dapat rasakan menyebabkan pesalah ini, OKT ini mengambil tindakan luar kawalan dan juga batasan, Adli? Okey, dalam charge memang tak dinyatakan apa yang dilakukan oleh yang tertuduh ataupun suaminya, tetapi saya dapat berbual dengan pegawai penyiasat yang handle kes ni, yang ditugaskan untuk melaksanakan kes ni, dan dia berkata kereta milik suami OKS telah dimodifikasi secara melampau dan malam itu pada 12 bulan Januari itu ada operasi trafik dan kereta milik suaminya telah disita. Dan mungkin kerana marah agaknya dia melakukan tindakan ini.
Tidak puas hatilah kan. Baik Adli, kita beralih pula ke cerita politik ni. Semalam pelantikan jemaah menteri Malaysia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Ada 2 muka baru ke Kabinet Malaysia yang datang dari negeri Pahang. Jadi komen Adli sendiri mengenai pelantikan menteri dari negeri Pahang, Adli. Okey, kalau kita tengok balik sebenarnya ada 6 orang, dua menteri dan 4 timbalan menteri. Kedua muka baru itu ialah ahli Parlimen Lipis, iaitu Datuk Abdul Rahman Mohamad yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 dan ahli Parlimen Paya Besar Muhammad Shahar Abdullah yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Kewangan 2. Baiklah, kedua-duanya menyifatkan pelantikan mereka sebagai amanah dan tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menurut Abdul Rahman, beliau mengaku terkejut apabila mendengar namanya disebut, memandangkan beliau tidak pernah melobi apa-apa jawatan dalam kerajaan persekutuan. Manakala Muhammad Shahar pula yang berusia 40 tahun, pula melihat pelantikan ini sebagai satu pengiktirafan dan kepercayaan kepada anak muda untuk menganggotai satu kementerian yang penting. Muhammad Shahar juga berazam untuk membawa intipati dan suara anak muda bagi memastikan kebajikan mereka diambil kira dalam pengagihan kemakmuran dan ekonomi negara. Baiklah, selain Abdul Rahman dan Muhammad Shahar, ada 2 lagi timbalan menteri dari Pahang, iaitu Datuk Seri Ismail Muhammad Said, iaitu Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, dan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, iaitu Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, terima kasih Adli Shahar yang berkongsi dengan kita mengenai kes jenayah di Pahang dan juga pelantikan orang-orang Pahang dalam jemaah Kabinet Malaysia yang diumumkan semalam oleh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan kami di Koresponden Bernama, mengucapkan selamat bertugas kepada semua barisan kepimpinan menteri baru yang telah dilantik dan diamanahkan, tidak terkecuali kepada Ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia yang baru. Bersamalah kita membangunkan negara ke arah negara yang lebih maju dan dikenali di mata dunia. Pastikan anda terus bersama kami untuk perkembangan berita semasa. Jangan lupa layari laman web kami di www.bernama.com bagi mendapatkan perkembangan terkini dan secara langsung bersama kami di Koresponden Bernama. Saya Taufik Isa. Assalamualaikum, jumpa lagi.